Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum fi amran in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah tawakkaltu la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Inna rabbi 'ala kulli syai'in qadir. Mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bidan, tuan kuasa masjid, Jaya Sri, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita sama-sama dapat hadir ke masjid ini bagi sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunaikan solat fardu, itu fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini juga Allah memberikan kesempatan kita, ruang masa kita untuk sama-sama kita duduk ya beriktikaf di rumah Allah ini, di masjid ini ya, untuk kita meminta ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebut masa tuan-tuan, kelapangan ya, sebab Rasulullah SAW beritahu ya, kita ni manusia al-insan mahbubun ya, mahbubun al-insan al-mahbuban. Manusia ini dia rugi dua perkara. Apa dia? As-sihhatu wal firaq, kesihatan dan masa. Ya, itu sebab dalam perkataan Arab disebut apa? Ustaz, al-waqtu kas-sayf. Ya, masa itu diibaratkan. Diibaratkan, ada kata-kata upamalah, kata-kata perkataan Arab ya. Ini bukan hadis ya. Bukan hadis palsu ya. Ini kata-kata. Ya, kata-kata Arab, kata Arab, al-waqtu kas-sayf. Ya, masa itu seperti pedang. So, kalau siapa yang bahasa Arab, Ustaz kita ni bahasa Arab, ada satu mata pelajaran dia punya madah dia, iaitu adab dan nusus. Saya dulu ambil syariah, tapi dalam bab adab nusus pun kena belajar sikit lah. Kalau yang biasa tu, kalau menengah tu man asya mata, fatara jam-jama, ya, fatara jam-jama, ya, seolah melihat tengkorak memegang pedang. Tengkorak fatara jam-jama ya, pegang pedang. Itu kata-kata syair lah syair Arab. Itu sebab dalam zaman jahiliyah itu ada satu sup dipanggil sup bekas. Ya, sup bekas ni kalau yang cetak 6 tu dia sampai ambil stamp tu mungkin dia ingat lagi lah syair tu. Ya, ada satu syair tu dia tentang ya, pada zaman jahiliyah itu kebanyakan orang-orang masa zaman jahiliyah itu kebanyakan mereka
mereka dia akan pergi ke pasar-pasar ni untuk apa? Untuk mendengar syair-syair. Dia syair-syair Arab, macam-macam lah. Ada syair-syair Arab kan kat situ. Ya, tapi bila Nabi datang, Nabi betulkan balik kepada mukjizat yang paling besar, iaitu antaranya Al-Quran. Ya, sebab dalam perkataan Arab kata al-waqtu kasain. Masa ini ibaratkan seperti pedang. Maksudnya kalau kita tak betul-betul ikut, kita akan terluka dan sebagainya. Ya, sebab Nabi dah sebut dua perkara ni. Kita kadang-kadang kita ikut kesihatan dan masa. Ya, kesihatan kadang-kadang kita tengah okey ni, teman yang muda lah, dengan saya sendirilah. Ya, kadang-kadang kita tak rasa apa. Ya, masuk umur 20-an tu kan, sekarang dah hampir 40 lah kan. Kalau Ustaz Azhar tu lain lah, muda lagi. Macam saya dah 40 lah kan. Hampir masuk 40 lah, 40 lagi, tak masuk 40 kan. Ya, maknanya masa muda tu tak ingat. Makan je lah kan. Pagi makan, hari makan, petang makan, malam pun makan. Malam ni makan berapa 10 gram. Orang panggil medang kan, medang kan sedap kan, roti canai lah, macam-macam kan. Namun tak pasal badannya mungkin naik, akhirnya macam-macam. Ya, gautnya lah, kolesterol tinggi lah, darah tinggi lah, tak jaga. Ya, tak kena baru kita jaga, kita rugi. Yang kedua, al-firaq, masa. Ya, Allah beri kita masa kita 24 jam. Adakah dalam tempoh 24 jam tu Allah berikan kepada kita, kita guna dengan sebaik-baiknya. Ya, sebab dari segi masa Allah beri sama semua. Tak ada yang kurang, tak ada yang lebih. Cuma bagaimana kita nak menguruskan masa kita. Sebab kalau kita lihat dalam surah juzuk yang terakhir tu, ya, juzuk yang juzuk 30 tu, 29-30, kita akan lihat Allah bersumpah demi masa kan. Ayat-ayatnya dimulakan dengan bersumpah. Ya. Wadduha wal laili, apa? Wasyams demi matahari, wal qamar demi bulan, wan najmi demi bintang. Lagi apa? Wal as. Itu yang memang kita biasalah setiap kali habis kuliah kita baca wal as. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya maksud dalam kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh dan yang berpesan-pesan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang berpesan tentang kebenaran dan yang berpesan tentang dengan penuh kesabaran. Bagi orang yang betul-betul jaga masa, Allah berikan satu kenikmatan kepada dia. Ya, kesihatan dan masa. Sebab masa yang ada ni kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan antara untuk kita mengumpulkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan ya kita dalam masa ini, mudah-mudahan kita antara tergolong orang-orang yang Allah berikan keberkatan dan Allah berikan kebaikan dan Allah berikan maghfirah kepada kita, insya-Allah. Nanti insya-Allah kita akan sambung balik apa kita punya pengajian, iaitu tentang munakahat. Ya. Dan kita telah masuk dalam bab rukun nikah. Ya, rukun nikah. Untuk membahaskan tentang rukun nikah. Sebelum ni kita ada pendapat mengatakan 4, ada yang pendapat mengatakan 5. Ya, 5. Yang biasa yang kita faham 5. Iaitu suami, pengantin lelaki, kedua pengantin perempuan, ketiga wali, keempat 2 orang saksi, kelima perintah ijab dan qabul. Ada 6 perintah. Ya, tak ada 6, 5 je. Ulama berselisih 4 je, ulama fiqh 4 ataupun 5. Ya, tapi kebanyakan kita lihat ya 5. Yang kata ulama 5. Iaitu yang pertama kita lihat dalam kitab ini membincangkan yang pertama berkaitan tentang siwak, iaitu lafaz ijab. Dekat sini dia terus kepada lafaz ijab dulu. Dia tak bincangkan tentang apa ni? Dia tak bincangkan tentang bakal suami dulu. Dia terus bincang kepada siwak. Rukun pertama siwak. Kalau ikutkan biasa kita akan apa? Pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab kabul. Ijab kabul jelas. Dalam kitab ni dibincangkan yang pertama siwak dulu. Ya, rukun pertama siwak. Sighah ialah lafaz ijab qabul. Lafaz ijab qabul. Lafaz ijab adalah wali, daripada wali seperti dia berkata, aku nikahkan kau.
Atau aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Itu wali. Lafaz ijab daripada wali. Ataupun kalau sekarang ni kebanyakan wali memberikan apa tuan? Diserahkan wali ataupun disebut wakalah. Wakalah wali. Kebanyakan yang kita jumpa bila kita berurusan, nikah berurusan, bila time nak dalam orang lain satu tu kita ada orang kursi. Kalau bagi perempuan tu kita ada orang kursi dan orang bodi yang perlu diisi oleh pihak perempuan. Itu kalau di Selangor. Kalau di Sarawak ada Ustaz Sarawak dia ada orang juga. Kalau di Selangor dia ada orang kalau bagi perempuan 2C 2D. Itu bagi pihak perempuan. Kalau bagi pihak lelaki borang 2A. Itu kalau Selangor lah. 2A lelaki, 2C 2D orang perempuan. 2B-nya mana tuan-tuan ni? Hilang pula orang 2B-nya. Orang 2B tu untuk apa tuan-tuan? Siapa tahu? Apa tahu dia boleh isi lah orang tu? Orang 2B tu orang poligami. Kalau orang dulu kata orang apa? Najib, orang apa Ji? Orang kuning. Orang cakap dulu orang kuning kan. Sebenarnya tak kuning pun. Saya pelik juga dulu masa saya tak kerja kat pejabat agama, tak jadi pendaftar nikah. Orang cakap orang kuning. Saya tengok bila saya dah bertugas kat pejabat agama, jaga bab nikah selai rujuk, rupa-rupanya tak kuning pun orangnya. Nak kata kuning pun tak kuning, nak kata dia nak lebih kurang nak masuk coklat ada tak? Keruh sikit orang ni. Tapi orang cakap kuning. Okey. Tapi sekarang ni dia tak kuning tuan. Untuk maklumat tuan-tuan, kita telah buat pindaan kepada borang baru. Pada tahun 2010 kita dah buat pindaan borang minta maaf, tahun 2003 kita dah buat pindaan borang. Sekarang ni borangnya tak kuning. Dia kembali kepada fitrah. Kalau kepada fitrah tu tuan-tuan, putih lah. Sama borang. Mana borang lelaki yang bujang dengan borang poligami itu sama borangnya. Sebab perempuan yang ada ni untung. Sebab saya terangkan, kalau yang tak ada itu dia tak tahu borang macam mana. Yang ada ni untung. Sebab saya beritahu, mana tahu kalau ada suami perempuan, ibu-ibu datang bawa borang, tahu borang tu. Sebab borang ni dah tak warna lain. Kalau dulu boleh beza, ni warna ni lain. Ini bahaya ni. Kena berhati-hati. Tapi ini sama je borangnya. Cuma bezanya 2B. Nanti tanya ni borang apa bang 2B? Tak ada abang nak jual pensel 2B. Ada biasa 2B tu kan. 2B tu untuk permohonan poligami. Itu kena tahu perempuan Sebab kadang-kadang ada yang tak tahu. Walaupun kadang-kadang kita orang cakap kalau nak poligami kena sign suami isteri. Tak ada pun. Mana ada sign isteri? Dan kalau tengok cerita drama-drama Melayu ni, kalau lelaki nak kahwin poligami, apa dia buat? Tengah tidur malam, dia suruh suami isteri tengah tidur dia ambil dia punya tangan jarinya dicop itu semuanya tak ada pun. Memang tak ada dalam borang yang mesti tanda tangan isteri, tak ada. Mesti dia cuma isi borang, cuma sampai mahkamah nanti mahkamah panggil. Itu saja. Yang katakan ada sign lah, ada tu tak ada. Memang tak ada dalam segi peraturannya lah. Satu. Maknanya kalau wali dia nak yang dalam kita seorang perempuan apabila dia nak berkahwin, apabila wali dia nak menikah, di samping dia mengisi borang C, dia kena isi satu borang 2D. Borang 2D ni lah borang keizinan wali dengan borang perwakilan wali. Di satu borang ni 2D ni, satu di atas tu keizinan wali, bawah tu perwakilan wali. Perwakilan wali. Mana kalaulah si wali itu sendiri nak menikahkan, dia tidak perlu mengisi yang wakalah wali, perwakilan wali. Tapi kalau dia nak wakilkan, contohnya, Ustaz, saya ni nak kahwinkan anak, ini anak sulung saya contoh. Tapi boleh tak masa nikah tu saya tak nak nikahkan, saya nak ustaz nikahkan, imam nikahkan.
Itu yang namanya apa? Wakal, perwakilan. Ya, wakal. Okey. Cuma bila sebut tentang perwakilan ni tuan-tuan dan puan, sekarang jemaah, wali kena betul-betul, kena berhati-hati. Sebab kadang saya pernah lah ada pengalaman kena lah. Pengalaman kena bila wali dia tersilap. Sepatutnya bila dia nak mewakilkan wali, dia cakap, "Ustaz, saya dengan ini sebagai bapa kepada anak saya sekian-sekian nama, dengan ini mewakilkan Ustaz untuk mengakad nikahkan anak saya dengan pihak lakinya nama sekian-sekian sebulan bin sebulan." Tapi ada yang kadang-kadang wali ini dia tak perasan. "Ustaz, saya rasa saya nak nikahkan Ustaz dengan anak saya." Itu yang bahaya. Saya seronok aja. Itu kalau Ustaz Azhar masa tahu ada rezeki jadi juru nikah nanti ya. Hati-hati Ustaz ya. Kadang-kadang ada wali gitu. Sebab lepas tu masa saya mula-mula jadi pendaftar nikah tu, bila wali buat saya, "Cik, nanti kejap, cik, nanti ya. Cik tersilap cakap ni. Apa Ustaz? Dia tak perasan tau. Dia pakai cakap." Itu sebab sekarang ni kita dalam borang tu kita minta dibaca. "Okey, tuan, cik, haji bacakan ni." Baca kan. Ataupun sekarang ni saya lebih suka saya baca diikut. Okey, sekarang ni kalau betul haji nak nikahkan anak saya, nak wakilkan kepada saya, nak wakalahkan kepada saya, boleh. Sekarang haji ikut saya. Ikut satu-satu tu. Ikutlah saya. Dengan ini saya sebut namanya, dengan ini mewakilkan kepada siapa? Okey, betul saya Ustaz Zainal Abidin bin Yusof sebagai pendaftar nikah untuk mengakad nikahkan anak saya sekian-sekian dengan sekian-sekian. Dia untuk wakalah. Tapi kalau dia cakap saya nama ini dan dengan ini menikahkan Ustaz dengan anak saya, lainlah. Saksi pun tengok sah. Alhamdulillah. Menok itu baik. Itu perwakilan wali. Itu sebab lafaz ijab ni sama ada daripada wali itu sendiri ataupun wali mewakilkan orang lain pun boleh. Sebab dalam satu maklumat tuan-tuan sekalian jemaah, dari segi undang-undang, saya sebut dalam undang-undang pula, itu dari segi hukum. Dari segi undang-undang dibawa di dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Dalam di bawah section 7. Ya, bawah section 7 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, dia ada satu tajuk yang menyebut orang yang boleh mengakad nikahkan. Ya, orang yang boleh mengakad nikahkan. Siapa dia? Ya, pertama wali itu sendiri. Ya, wali itu sendiri yang melafazkan ijab itu sendiri. Ya. Wali itu sendiri. B, siapa dia? Wali mewakilkan wali di hadapan pendaftar. Bukan juru nikah itu sebagai wakil wali, tak. Ya. Wali mewakilkan seseorang di hadapan pendaftar ataupun juru nikah. Contoh, contohlah saya yang terdekat lah dengan Ustaz Azhar. Ya, Ustaz Azhar ada kan. Masya-Allah Okey, Ustaz Azhar, saya sebagai pendaftar. Tapi Ustaz Azhar tak nak wakilkan kepada saya. Dia nak wakilkan kepada imam. Kan, imam, saya nak imam wakil nikahkan anak saya. Tapi contoh imam dia tidak ada, contohlah dia tak ada sebab dia tak dilantik sebagai pendaftar nikah. Cuma nak suruh imam, yang mungkin imam itu terasa Ustaz Azhar mungkin rasa imam lebih afdal, ya, mungkin dapat keberkatan nanti di situ. Tak ada masalah, boleh. Tapi mesti di hadapan pendaftar. Pendaftar kena ada, juru nikah kena ada yang telah dilantik. Itu segi undang-undang. Ini sebenarnya situ undang-undang. Ya, maknanya wali itu sendiri ataupun wali itu mewakilkan seseorang untuk mengakad nikahkan anaknya di hadapan juru nikah ataupun pendaftar nikah. Itu satu. Dan kes ini berlaku sebab pernah sekali saya menyaksikan pernikahan, tak silap saya, adik Sultan Selangor yang sekarang. Ya, Sultan Saifuddin Shah. Masa itu kebetulan pernikahan itu berlaku di Masjid KLIA di Sepang KLIA. Tapi masa itu tuan pun tak turun. Dia
dia tuanku tak turun. Tuanku mewakilkan. Ya, sepatutnya tuanku lah yang kena jadi apa? Jadi wali. Tapi masa tu tuanku dia tak turun. Tuanku mewakilkan kepada masa itu Datuk Mufti. Sekarang lah, Datuk Mufti sekarang lah. Datuk Sri Utama Haji Muhammad kan. Ya, diwakilkan Datuk Mufti untuk mengakad nikahkan adiknya. Maknanya dia dah serahkan kepada Datuk Mufti. Dan untuk maklumat Datuk Mufti kita tak, dia tak diberikan tauliah sebagai pendaftar lah. Sebab dia Mufti kan. Dia tak ada tauliah sebagai pendaftar nikah. Maknanya tuanku menyerahkan wali kepada Datuk Mufti. Dan pada masa pernikahan itu berlaku, pendaftar nikah daripada Sepang, masa itu tak silap saya yang jadi pendaftar nikah Ustaz Sahlan masa itu. Sekarang dah berada di JAKIM. Ustaz Sahlan, maknanya dia berada di situ menyaksikan pernikahan itu. Di hadapan, maknanya Datuk Mufti menikahkan adik tuanku di hadapan pendaftar nikah Sepang. Ya, itu disinggung boleh, tak masalah. Dia bagi orang lain. Ataupun kita nak serahkan kepada imam, ya, imam yang mungkin dia tak dilantik sebagai juru nikah, tapi kita nak memang boleh, tak masalah. Ataupun kita nak kiai, kita nak ambil keberkatan dia. Kiai saya nak kiai nikahkan anak saya. Kiai tak ada, dia tak ada tahu dia ada nikah pun boleh, tapi mesti di hadapan juru nikah, di hadapan pendaftar yang dilantik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di bawah saya 7 disebut pendaftar itu ataupun juru nikah itu sebagai bertindak sebagai wakil wali. Ini yang biasa berlaku. Ini yang biasa berlaku. Yang kedua tu jarang-jarang. Ya, yang itu jarang-jarang. Yang atas wali itu kadang-kadang. Yang jam-jam juga berlaku. Itu sebab ya, kalau boleh tuan-tuan saya galakkan kepada tuan-tuan yang dah akan menikahkan anak, ya, ataupun ayah dia tak ada, jatuh kepada abangnya. Kalau boleh abang lah yang nikahkan. Ya, kalau dia ayah nak menikah. Itu lebih apa? Lebih afdal. Bukan susah pun lafaznya. Ya, apa lafaznya? Okay, ni. Macam mana lafaznya? Ya. Sekurang-kurangnya lafaz ijab, aku nikahkan apa sih? Aku nikahkan kau. Ataupun aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Itu sekurang-kurangnya lafaz apa? Lafaz ijab. Aku nikahkan engkau ataupun aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Ya? Okey. Bila lari okey. Aku nikahkan kau atau aku nikahkan kau dengan anak perempuanku. Itu sekurang-kurangnya lafaz ijab. Okey. Lafaz kabul adalah daripada pengantin lagi seperti dia berkata, aku terima nikahnya, atau aku terima nikah anak perempuan kau. Sah jika pengantin lelaki mendahului lafaz wakil, kerana lafaz itu jika didahulukan atau dikemudiankan ia memberikan maksud yang sama. Ya, maknanya nak beritahu sekurang-kurangnya lafaz kabul itu aku terima nikah, ya, ataupun aku terima anak perempuan kau. Tapi kita jaranglah gunakan apa? Aku terima anak perempuan kau, jaranglah. Biasa kita guna aku terima ni nikahnya si Fulanah binti Sebulan. Itu contoh. Ya, si Fulanah binti Sebulan. Ya, contoh kalau namanya Fatimah binti aku terima nikahnya Fatimah binti Abu. Yang mas kahwinnya itu tidak. Ya. Itu sebenarnya kalau ikutkan dari segi lafaz ijab qabul, sama ada lafaz ijab ataupun lafaz qabul, kalau tidak disebut mas kahwin pun nikahnya tetap sah. Dia tak perlu mesti disebut mas kahwin. Cuma dalam keadaan kita sekarang ni, kebiasaannya kita sebut, ya, aku nikahkan kau, ya, dengan anakku, dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Ini minimum di Selangor lah. Minimum di Selangor RM300 tunai. Aku
aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mas kawinnya RM1,000. Nah, itu yang telah kita setuju gunakan pakai. Tapi sekurang-kurangnya kalau cakap aku nikahkan engkau dengan anakku pun dah kira lah ijab. Dan yang pengantin lelaki pula, aku terima nikahnya pun dah dikira apa? Sah nikah. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang nak beritahu kita ni apabila disebut tentang lafaz qabul, itu yang macam-macam pendapat. Macam pendapat. Contoh yang banyak pertikaian dari segi apa? Lafaz qabul. Dua biasanya. Dua benda yang timbul pertikaian. Yang biasa lah, apa dia? Yang pertama, nya tu. Nya tu ketang mana? Terima nikahnya ke mas kawinnya? Itu yang banyak apa? Khilaf, sisi faham. Aku terima nikahnya, mana adanya? Kau mas kawin tu baru adanya. Pergi satu tempat, aku terima nikah, adanya lah. Maknanya tak ada kat mas kawin. Pening kan dia? Mana yang betul ni? Banyak sangat pendapat. Sama ada nya ke tak ada nya ke, dua-dua boleh pakai. Kalau dia tak nak sebut nya pun tak apa. Aku terima nikah si Fulana binti Fulan dengan mas kahwin RM1,000 tunai pun tak ada masalah. Sah nikah. Sebab sekurang-kurangnya lah dari segi lafaz qabul tu nikah. Aku terima nikahnya itu kalau dia tak sebut nama perempuan. Kalau ada nama perempuan, aku terima nikah nama perempuan, okey, tak ada masalah. Maknanya tu bukan jadi satu pertikaian yang besar lah. Ini kadang-kadang berlaku dan kadang-kadang yang juru nikah tu dah okey saksi. Minta ulang lagi sekali. Saksi yang minta ulang, bukan juru nikah tu ulang kan. Juru nikah rasa macam dah okey dah. Saksi. Saksi ni tak kena lah, ulang boleh. Itu yang kadang-kadang berlaku. Cuma kita standardkan lah. Lafaznya macam ni. Tapi kalau dia boleh sebut tu pun tak ada masalah. Nikahnya tetap sah. Ataupun dia nak sebutnya, sebut pun boleh. Akunya, terimanya, nikahnya, si pulanahnya, bintinya, simnya. Dengan mas kahwinnya, RM1,000-nya, tunainya. Kalau nak semuanya pun boleh. Kalau nak sangatnya. Tapi tak pernah buat lah kan. Tapi boleh. Maknanya tu jangan jadikan satu benda yang nak jadi gaduh-gaduh lah. Gaduh. Satu. Yang kedua, apa dia? Satu nafas ke tak satu nafas? Ini biasa kan? Satu nafas ke tak satu nafas? Ini lagi sekali. Ulang. Kenapa? Tak satu nafas. Kalau boleh satu nafas. Dia tak semestinya satu nafas. Kalau dalam kitab sebut satu lafaz dan lafaz itu tidak terputus, itu yang paling penting. Bukan mesti satu nafas. Kalau satu nafas dikesian tuan-tuan. Apatah lagi kalau pengantin itu nafas dia pendek. Cuba bayangkan nafas pendek tuan-tuan. Sangkut. Dan ada pula yang kadang-kadang bila kita nikahkan, dia terlampau laju sangat, tak dengar. Sebab nak kejar satu nafas tu. Baru ni saya nikahkan, laju betul di lafaz. Aku terima nikah ni tunai, terus tunai je dengar. Yang lain tak dengar, nikahnya tak dengar, apa pun tak dengar. Laju sangat. Sebab saya kata, kenapa laju ni? Kan satu nafas ustaz. Ya Allah. Sebab dah nak kejar tu nafas macam tu jadi. Sebab kalau yang nafas pendek, bayangkan macam mana kalau nafas pendek. Aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Tak nafas. Nak tahan nafas sangat. Tunai
sebab dah lepas. Itu satu. Kalau yang ada lengah, yang ada asma, ada sumpah, tak biasa. Aku terima nikahnya, dengan mas kawinnya, RM1,000, tunainya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak sempat. Sian nanti kan. Takkan nak bawa dia punya, betul nama panggil apa tu? Inhaler. Takkan inhaler pula pasal nikah. Mana tahu. Sebab kita tuan-tuan yang jadi saksi kena faham dari segi itu. Hikmat disyariatkan sirah. Perkahwinan adalah di antara akad yang memerlukan kerelaan kedua-dua belah pihak yang melakukan akad. Kerelaan adalah perkara yang tersembunyi dan tidak boleh dilihat. Syariat menganggap bahawa sirah iaitu ijab dan qabul adalah dalil zahir yang menunjukkan kerelaan kedua-dua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Bila sebut tentang akad itu tuan dalam bab fiqh, bila tak kira sama ada dalam bab munakahat, dalam bab muamalat, dalam itu jual beli pun mesti perlu ada akad. Kenapa akad? Akad ni merupakan satu lambang. Lambang apa? Kita redha, kita rela. Mana ada persetujuan dekat situ. Mana kalau kita bermuamalah jual beli, yang penjual cakap aku jual, yang pembeli jawab apa? Aku beli. Aku jual, aku beli. Itu maknanya akad persetujuan. Maknanya ada jual beli kat situ, ada akad telah berlaku sah jual beli. Okey. Dalam bab pernikahan, akad itu menunjukkan kerelaan. Pihak lelaki dan pihak perempuan bersetuju dalam ikatan perkahwinan. Sebab disebut akad ni tuan-tuan. Kalau kita nak tafsirkan tentang akad ialah satu ikatan. Ikatan antara kalau dari segi muamalat antara penjual dan pembeli. Kalau bab pernikahan, ikatan antara suami dan isteri. Itu. Syarat-syarat sirah. Syarat-syarat sirah ialah hendaklah menggunakan lafaz nikah atau kahwin. Syariat mensyaratkan penggunaan lafaz nikah atau kahwin kerana ia adalah lafaz yang paling tepat dalam penggunaan bahasa dan syarak untuk menunjukkan kepada akad nikah. Kedua-dua lafaz tersebut digunakan oleh Al-Quran dan hadis. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain 2, 3 ataupun 4. Surah An-Nisa ayat yang ke-3. Maknanya nak beritahu dalam lafaz ijab dan qabul itu mesti ada perkataan nikah ataupun kahwin. Itu sebab kalau kita dengar juru nikah, dia akan masa lafaz ijab tu dia akan sebut aku nikahkan kau dan aku kahwinkan kau. Kalau ikut betul-betul, dia tak perlu nak sebut dua-dua. Kalau kita dah sebut nikah, tak perlu sebut kahwin. Tapi yang paling afdal kita gunakan perkataan apa? Nikah. Sebab nikah itu dalam bahasa Arab. Mana cukup dengan aku nikahkan kau dengan terus. Tak payah aku nikahkan kau dan aku kahwinkan kau. Tak payah. Seolah-olah itu dah dua dah. Nikah, sebab nikah kahwin itu adalah satu perkataan yang apa? Yang sama. Dia tak beza makna pun, yang sama. Nikah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab. Kahwin dalam bahasa Melayu. Bila sebut dan, maknanya dah satu perkataan yang letak. Maknanya cukup dengan aku nikahkan kau, cukup. Ataupun aku kahwinkan kau. Tapi lebih elok kita menggunakan perkataan ni nikah. Dia tak boleh bila aku satukan kau, tak boleh. Aku himpunkan kau, tak boleh. Walaupun dari segi bahasa nikah itu adalah ad-dammu wal jam'u, himpun, kumpul, cantum. Tapi dalam masa nikah, lafaz akad kita tak boleh guna aku jamakkan.
al-jam'u, aku jam'ukan kau, tak. Aku dammukan kau, tak. Ya, aku kumpulkan kau, aku cantumkan kau, tak boleh. Ya, walaupun asal perkataan nikah itu dari segi luarnya, dari segi bahasanya adalah himpun, kumpul, cantum. Tapi dalam lafaz akad kita guna perkataan ni nikah. Bukan kita gunakan ad-dhammu, al-jam'u, tak. Ya, mesti perkataan ni kan berdasarkan dalil apa tadi? Yang Allah berikan surah An-Nisa ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ketiga, fankihu ma qalakum. Fankihu itu nikah, maka berkahwinlah. Ya, daripada kalangan wanita 2, 3 ataupun 4. Ya, bukan dan. Ya, atau ke dan tu. Ya. 2, 3 ataupun 4. Fankihu ma qalakum minan nisa. Ya, apa 2, 3 atau 4. Bukan dan ya, itu kalau yang pernah sekali berlaku pada tahun 2000 tak silap saya lah. 2007 ke lebih kurang, kita ada tangkap, kita buat tangkapan seorang lelaki berkahwin 10. Dia kahwin 10. Kenapa dia kahwin 10 tuan-tuan? Sebab dia mentafsirkan ayat ni ikut diri kepalanya sendiri. Sebab bila kita nak jadi orang yang boleh mentafsirkan ayat Al-Quran, paling kurang, sekurang-kurangnya kita pandai apa? Bahasa Arab. Ya, ini tak tahu bahasa Arab, dia pandai-pandai mentafsirkan. Paling kurang bahasa Arab dia kena tahu. Dalam bahasa Arab tu dia ada nahwunya, dia ada sarafnya, dia ada balaghahnya. Nah, dia kena faham, baru dia boleh mentafsirkan ayat Al-Quran. Kalau ikut suka hati tu, dia mentafsirkan apa? Seorang lelaki kenapa boleh kahwin 10? Pertama dia cakap apa? Fankihu ma qalakum minan nisa masna, 2. Ya, wasulasa, 3. Dia 3 tu bukan 3 macam ni, dia 3. Jadi berapa dah? 5. Warubah, berapa ni? 9. Okay. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jadi berapa? 10. Dia mentafsirkan macam tu. 2 campur 3, 5. 5 campur 4, 9. 9 campur 1 tadi 10. Itu yang dikahwin 10. Ya, sebab ada yang kadang-kadang dia nak suka-suka hati. Ya. Kalau kita dengar dalam rancangan masak tu, Chef Amal tu tak pula suka-suka hati masak, tak apa. Kan ada dalam rancangan masak Al-Hijrah kan, Chef Amal tu kan, suka-suka hati masak kan. Itu tak pula. Jadi dalam bab kahwin dia suka-suka hati dia terjemahkan tu, Maka berhati-hati. Ya, maka berhati-hati dalam kita nak menterjemahkan ayat Quran. Bagi azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwajil adiya'in. Maksudnya, kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap istrinya dengan menceraikannya, kami kawinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan. Ya, keberatan atas orang-orang beriman untuk berkahwin dengan istri-istri anak mereka. Itu ayat hadis ayat Quran surah Az-Zah ayat 37. Ya. Digunakan situ perkataan kahwin, zawwajnakaha. Sebab kalau kita menikahkan dalam bahasa Arab, sebab kadang-kadang saya menikahkan orang Arab, ya, kadang-kadang orang Mesir, kadang orang Palestin, kadang orang Iraq, ya, orang Yaman, ya. Kalau kita gunakan lafaz apa ni, kalau kita gunakan masih lafaz ijab tu, contohnya saya nak nikahkan dia, angkah tukar. Itu kalau kita menggunakan lafaz apa ni,
nikah angkah tukar, ataupun angkah tukar wa zawwaj tukar. Antara dua, sama angkah tukar ataupun wa zawwaj tukar. Maaf, angkah tukar ataupun wa zawwaj tukar ma'a fulana binti fulan, ya, fulana binti fulan, ya, bimaharin berapa ringgit? Kalau talata mi'ah ringgitan halan, ya, aku nikahkan engkau atau aku kawinkan engkau si fulanah binti fulan bimaharin, dengan mahar talata mi'atan ringgitan halan, 300 ringgit. Halan itu tunai. Itu lafaz dalam bahasa Arab. Angkah tukar wa zawaj tukar ma'a fulana binti fulan bimaharin talata mi'ah ringgitan halan. Itu dalam bahasa Arab. Ya, lafaz ijabnya menggunakan perkataan nikah ataupun menggunakan zawaj tukar. Ya. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, ya, wahai pemuda, jika kamu ada kemampuan hendaklah kamu berkahwin. Punya matanya, ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Maka bagi seorang pemuda itu mampu al-ba'ah dari segi zahir dan batin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin. Ya, ini nak menunjukkan bahawa lafaz ijab ataupun lafaz qabul boleh menggunakan dua perkataan ini sahaja, iaitu nikah dan yang kedua kahwin. Itu dari segi syarat sirah yang pertama. Saya untuk saya berikan kepada tuan-tuan untuk pada malam ini, ya. Dan setakat ini kalau ada persoalan silakan kalau ada, ya, kalau nak tanyalah. Kalau tak ada kita tutup insya-Allah. Ada apa-apa persoalan nak tanya selain daripada rukun ni lah, nak tanya lain ke tuan kalau ada, ya. Kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Dan insya-Allah kita akan apa ni, bincangkan lebih lanjut pada akan datang, ya. Cuma untuk makluman tuan-tuan, bila sebut tentang nikahan ni, ya, baru-baru ni saya disalam lah, ada satu surau ni diminta suruh cerita tentang nikahan juga. Ada sebulan sekali, tiap hari Selasa, hujung bulan, minggu hujung hujung bulan lah, minggu yang keempat, diminta saya untuk menangkah. Saya tanya kenapa nak bawa kitab nikahan ni, macam nikahan. Kata Ustaz, dia punya guru sirah. Saya kata Ustaz, sekarang ni saya tengok macam-macam dah. Kat taman ni macam-macam Ustaz, kan. Dia berfungsi surau, kan. Bila dia berfungsi surau macam-macam dah dia tahu. Orang sentiasa datang, kan. Lepas tu dia satu salam ni kawasan alam budiman. Kalau kita nak daripada puncak perdana tu nak melalui ke puncak alam, ada satu kawasan namanya alam budiman. Memang situ orang-orang ni lah, dia kebanyakan orang-orang muda lah, orang muda pertengahan. Ya, memang dari kuliah tu memang alhamdulillah lah, ya. Ya, dia cakap dulu Ustaz, dia cakap sekarang ni macam-macam berlaku. Dan waktu belakang ni saya tengok kadang-kadang jarang orang bincang, kan. Ya, memang kita dengar ceramah tentang keluarga bahagia, kan. Tapi nak bincang tentang betul-betul dari segi hukum, ya. Dan kebanyakan pun kadang-kadang belajar bab menikah ni masih bila kursus kahwin je, itu je. Lepas kursus kahwin dia tak tahu apa-apa dah bab menikah ni, ya. Itu kalau ada ceramah-ceramah tu kalau datang, kalau tak datang langsung tak tahu. Itu sebab dia minta, saya dah start dalam minggu ni lah, saya start minggu lepas, ya. Minggu lepas apa, hari Selasa depan saya start, ya, baik pula sana. Dia buat 9 kali lah, jadi 9 kali. Ya, cakap sebab saya cakap dalam bab nikahan ni dia bukan cerita pasal nikahan dia. Dia melibatkan, sebenarnya saya pernah beritahu, bila sebut nikahan ni dia disebut sebagai ahwal sosial. Adalah cerita tentang masyarakat, cerita tentang individu, cerita tentang kehidupan kita, dari kait mengenai, ya. Itu perlu kita tahu. Sebab kalau kita tak tahu dari segi ni, itu yang macam-macam dalam masyarakat kita. Yang paling kurang boleh kita belajar ni, kita ingat dari apa yang kita nanti ingat, ya. Dan lagi satu, ya, di samping itu saya bukan setakat kita bincang tentang hukum, saya kaitkan dengan undang-undang supaya
sedikit tuan-tuan tahu sedikit undang-undang berkaitan tentang perkahwinan. Yang paling banyak yang asas lah. Ya, kenapa kena tadi Pak Wali tadi kan? Adakah dalam Pak Wali ini dalam hukum, dalam undang-undang pun kita sebut siapa yang boleh menikahkan? Kita kaitkan juga fikah undang-undang, kita gabungkan. Ya, maknanya kita menggunakan pendapat ulama. Ya, itu saja. Ya, sah. Okey. Kalau contohlah kita Mesir dan negara, bukan sekat Mesir lah, negara-negara lain lah. Tapi yang betul-betul saya nampak teratur urusannya Mesir lah. Mesir, UK pun boleh lah. UK, Turki pun alhamdulillah. Turki baru ni lah. Sekali tu pernah saya dapat telefon daripada kedutaan Turki. Pasal nombor lain ni. Rupanya Turki, kedutaan daripada Ankara. Ankara, kedutaan Malaysia di Turki, Ankara, telefon. Rupanya dia nak tanya macam mana urusannya. Saya pun terang-terang. Ya, okey. Yang baru ni orang Bangladesh. Telefon saya. Orang Bangladesh telefon. Atau putus. Putus. Saya telefon balik. Telefon rupanya kat kedutaan Bangladesh. Dia dijawab. Ini kedutaan Malaysia ke saya pun tak tahu. Orang Melayu ke orang Bangladesh. Ini kedutaan Malaysia ke? Bangla. Gitu je. Bangla. Dia gitu je. Bangla. Betul Bangla. Ini siapa cakap Bangla. May I speak any officer lah. Dia broken lah kan. Pasal broken kan. May I speak any officer? Okay. Boleh sambung. Okay. Kalau di Mesir kita ada kedutaan. Di samping kita ada kedutaan, kita ada MSD. Apa yang MSD? Itu kalau yang Ajinomoto tu MSG. Kan? Ini kalau di luar negara kita ada MSD, Malaysian Student Department. MSD. Dan setiap MSD itu, untuk makluman tuan-tuan perempuan, kita ada memberikan kuasa tauliah kepada pendaftar luar negara yang kita lantik. Di bawah, kalau segi undang-undang, di bawah Seksyen 24. Jadi dalam undang-undang keluarga ni kita ada sebut pelantikan pendaftar di luar negara. Di bawah Seksyen 24 undang-undang keluarga Islam Selangor, termasuk undang-undang negeri yang lain. Ya, maknanya setiap negeri di Malaysia ni melantik. Ya, dia tak lantik dah ramai. Contohlah ada pegawai atasi. Biasa kita lantik pegawai atasi pendidikan. Ya, seorang ni pegawai atasi setiap negeri di Malaysia ni dia akan keluarkan tauliah, ya, menyerahkan kuasa kepada dia untuk menjadi pendaftar nikah di sana. Okey, bila dia jadi pendaftar nikah di sana, dalam Mesir, contohnya Mesir, dia kedutaan Malaysia di Mesir, dia akan buat satu borang khas. Borang khas yang mana anak ke ataupun student kita yang nak bernikah di sana, dia kena isi borang tu. Isi. Lepas tu, kalau dia banyak yang kita dapat, dia sebab Mesir ni, ya, kadang-kadang apabila ada pelajar yang balik bercuti ke atau pelajar balik habis, dia akan kirimkan. Dia contohlah anak kita balik, dia kirimkan telefon mak ayah dia. Okey ayah, nanti kawan saya balik, dia akan bawa orang tu, minta ayah tanda tangan, tolong isikan tanda tangan. Contohlah ayah tu tak pergi Mesir, dia nak wakilkan wali kepada pendaftar di sana, boleh? Lepas tu, bila anaknya suruh kawan ni bagi orang kepada ayahnya, okey ayahnya dapat, orang tu diisi lengkap semua, setuju semua. Ayah yang wali ni pergi pejabat agama yang berdekatan, minta buat wakalah wali di depan pendaftar di sini. Ya, maknanya wali dia akan baca wakalah itu depan pendaftar. Dengan ini saya mewakilkan kepada pendaftar, contohnya namanya Ustaz Azhar itu. Ustaz Azhar bin Ali contoh namanya. Kepada Ustaz Azhar bin Ali, pendaftar nikah di Malaysia, ya, di Mesir. Untuk akad nikahkan anak saya, dan pendaftar di sini mengesahkan bahawa wali telah berwakil wali kepada pendaftar di sana. Ya, itu borang itu dibawa dan diserahkan kepada kedutaan dan boleh nikah. Itu cara itu. Satu cara. Yang kedua, ya, melalui telefon pun boleh. Ya, telefon.
Ketiga, ataupun video conferencing. Ya, sebab tuan, saya buat buku ini. InsyaAllah ada masa kita akan bincang. Kat tangan saya ni ada satu buku kecil, taklah tebal sangat, kecil. Ini yang diterbitkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajelis Malaysia, Fatwa Munakahat yang JAKIM terbitkan. Ya, bukan setakat fatwa ajaran saja. Ya, bab munakahat pun ada fatwa. Rupanya kalau saya tengok di sini tuan-tuan, dikumpulkan hampir 39 fatwa yang berkaitan tentang munakahat. Banyak. Kita ingat biasa je. Rupanya 39. Banyak benda dibincangkan. Salah satunya adalah akad nikah melalui conferencing, video conferencing. Itu insyaAllah masih kita akan tentangkan kepada tuan-tuan. Ya, itu yang perlu kita tahu. Ya, maklumat terkini tentang fatwa-fatwa yang sedia di dalam munakahat. Ya, sebab ada sama ada bukan orang yang ada telefon, ya, ataupun sekarang boleh ke Skype pun boleh, video conferencing pun boleh, tak ada masalah. Ya, maknanya selagi mana kita boleh berkomunikasi dengan anak kita, dengan pendaftar di sana, kita gunakan. Tak ada masalah. Macam saya, kebanyakan banyak yang kita melalui dengan Indonesia. Wali ini berada di Indonesia. Dia tak boleh hadir, telefon, cakap. Sama ada ditipu ke tidak, itu soal lain. Itu dia tangguhlah. Nanti kita dah yakin, lepas tu ada saksi pula mengesahkan, dah cukup. Kita nombor Indonesia, dia cek untuk Indonesia bukan nombor sini dan sebagainya. Kita bawa kalah di sini. Ya, kalau dalam kes anak yang berada di luar negara, dia akan berurusan dengan kedutaan. Ya, betul dibuat wakalah wali sama ada wali itu mewakilkan ataupun wali itu sendiri datang ke Mesir, ke negara itu untuk melafazkan ijab dan ijab bisa. Itu tak ada masalah. Ya, tapi setakat ni kalau di Mesir tak payah risau tuan ya. Di Mesir memang kita dah okey dah. Punya tu dah cantik. Memang ada borang khas diisi, ada borang khas keluar satu surat nikah daripada sana, balik boleh didaftarkan. Mana benda tu formal lah, formality. Ya, maknanya ada black and white. Dan balik boleh didaftarkan terus dan kita boleh keluarkan surat pernikahan di sini. Tak ada masalah. Ya. Okey. Ada lagi? Ada. Sebenarnya kalau pengantin tu tidak kabul ada bagi yang bisu. Bisu okey. Okey Ustaz, sebenarnya Ustaz, yang Ustaz tanya tu dalam kitab ni pun bincang apa ni. Okey, cuma Ustaz tanya saya jawab sikitlah. Ya, macam saya pun pernah nikah orang yang bisu. Macam-macam cara lah. Takkan ni saya lebih prefer lah, cenderung apabila saya nikahkan satu pasangan yang bisu, tak kira sama lelaki bisu ataupun dua-dua bisu, saya biasa saya akan jemput ada satu wakil jurubahasa. Ya, itu yang paling elok. Di sini akan dibincang nanti. Ya, cuma saya beritahu awal lah. Ya, bila tanya saya jawab. Ya, maknanya kita akan gunakan jurubahasa itu yang paling elok. Ada satu orang yang pandai. Contohnya jurunikah itu tak pandai di segi bahasa isyarat. Ya, kita minta. Ya, kalau boleh tanya pada keluarga ada tak mana-mana jurubahasa yang boleh dijemput untuk akad nikah. Setakat ini banyak yang saya nikahkan pengantin bisu di bawah bahasa jurubahasa itu. Ataupun kalau dia tak bawa jurubahasa pun boleh, tapi syarat itu difahami. Jadi difahami di antara yang melafazkan ijab dan melafazkan qabul, difaham. Ya. Pernah sekali saya nikahkan saya terangkan dia ni bisu, tapi dia tak pekat sangat. Yang kita risau dia pekat dan bisu lah tu ya. Kalau bisu saja dia tak pekat, okey. Dia tahu. Aku nikah baca saya tulis sikit. Faham tak? Lepas tu dia jawab, ada faham. Lepas tu saya bayar aku nikahkan ni dia pun bahasa yang faham lah. Tapi seelok-eloknya, sebaik-baiknya, seafdalnya kita gunakan jurubahasa dan disebut dalam kitab kita bincang. Bisa Setakat tak ada rumah. Ibu ada nak tanya? Ada ibu ya?
Oke, kalau tak ada cukup sekedar ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Insyaallah kita jumpa pada yang akan datang ya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwaffi'u mulka fi wazira ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa shifaan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.